Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Ammar bin Muhammad Fatlillah yang bernombor metrikkan GB03459 insyaAllah akan bacakan sepotong hadis daripada kitab Sahih Bukhari dalam kitab Iman bab 24 dalam bab menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Hadisnya adalah man ajabal futya bi isyaratil yad wal ra's. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وحيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حراج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Wahib berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah dari Ibn Abbas bahawa Nabi SAW ditanya seseorang tentang haji yang dilakukannya. Orang itu bertanya, aku menyembelih haiwan sebelum aku melempar jamrah. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang maksudnya tidak apa-apa. Ditanya lagi, dan aku mencukur sebelum menyembelih. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang maksudnya tidak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari. Perawi bagi hadis ini adalah Musa bin Ismail, iaitu Musa bin Ismail At-Tabuzzaki Al-Mankiri Abu Salamah, tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan, wafat pada 223 Hijriah, hidup di Basrah dan wafatnya di Basrah. Yang kedua adalah Wahib, iaitu Wahib bin Khalid bin Ajlan Al-Bahili Abu Bakar, sahibul Karabis, tabi'ut tabi'in, kalangan tua, wafat pada tahun 165 Hijriah, hidup di Basrah. Yang ketiga adalah Ayub, iaitu Ayub bin Abi Tamimah Kaisan As-Siqtiyani Abu Bakar, tabi'in, kalangan biasa, wafat tahun 131 Hijriah, hidup di Basrah. Dan yang keempat adalah Ikrimah, iaitu Ikrimah maula Ibn Abbas Al-Barburi Abu Abdullah, tabi'in, kalangan pertengahan, wafat pada tahun 104 Hijriah, hidup di Madinah. Dan yang terakhir adalah Abdullah, iaitu Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi, Abu Al-Abbas, sahabat, wafat pada tahun 68 Hijriah, hidup di Marwaz, wafat di Taif. Jadi ini adalah penguat hadis, iaitu sandaran bagi hadis tersebut. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis Bukhari 121, Sahih Bukhari 1607, Sahih Bukhari 1608, Sahih Bukhari 1620, Sahih Bukhari 1173, Sahih Bukhari 2304, Sahih Muslim 2304, Sahih Muslim 2305, Sunan Tirmizi 839, Sunan Nasa'i 3017, Sunan Ibn Majah 3041, Sunan Ahmad, Musnad Ahmad 2516, Musnad Ahmad 6201, Musnad Darimi 1828. Penerangan hadis. Isyarat dengan tangan diambil dan kedua hadis yang tersebut dalam bab ini. Dan kedua hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW, yakni marfu'. Kemudian isyarat dengan kepala diambil dari hadis Asma, dan itu adalah dari perbuatan Siti Aisyah, makanya riwayat ini mauquf, apa yang dinisbahkan kepada perkataan sahabat, perbuatan dan pengukuhan mereka. Namun hukumnya adalah marfu',
kerana Siti Aisyah solat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menoleh untuk melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Maka riwayat itu termasuk dalam hadis yang diriwayatkan secara takrir, iaitu penetapan atau pengukuhan atau pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah pada perkataan su'ila, yakni ditanya atau dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya dikenakan denda kerana saya telah menyembelih sebelum saya melempar jamrah. Dan yang kedua adalah waqala halaqtu, dia berkata saya telah mencukur. Kemungkinan yang menanyakan ini adalah orang yang pertama juga, dan ada kemungkinan orang yang lain. Jika demikian, berarti setiap orang yang menanyakan satu pertanyaan. Pendapat ini paling kuat kerana selaras dengan riwayat sebelum ini, di mana dalam riwayat sebelumnya Abdullah bin Amru bin As berkata kemudian datang orang lain. Yang ketiga adalah fa'awma'a biyadihi wala haraj, maka Nabi memberi isyarat dengan tangannya, tidak apa-apa. Begitulah dalam riwayat ini makai huruf waw pada wala haraj, sedangkan dalam riwayat Abu Dzar tidak ada. Al-Karmani mengatakan bahawa hal itu kerana jawapan pertama adalah permulaan hukum, sedangkan yang kedua hanya mengikuti apa yang disebutkan pada jawapan pertama. Kesimpulan bagi hadis adalah boleh bagi seseorang yang ingin menjawab pertanyaan atau memberi pencerahan kepada suatu masalah yang timbul dengan hanya memberi isyarat, asalkan isyarat yang mudah untuk difahami dan diikuti oleh seseorang. Yang kedua adalah sekiranya berlaku kekeliruan terhadap suatu amalan yang dikerjakan dalam kehidupan seharian, perlulah merujuk kepada guru supaya tidak tersalah langkah dan tidak ada pula penambahan dalam amalan kehidupan seharian dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariah. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.